Okay, record. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi untuk hadir bagi membincangkan isu mengenai pengurangan pekerjaan semasa COVID-19. Pada pendapat saya, punca mengapa isu ini terjadi ialah di mana kerajaan telah pun melaksanakan perintah kawalan pergerakan bagi membendung daripada penyakit COVID-19 ini daripada semakin menular dalam kalangan masyarakat. So, hal ini menyebabkan para peniaga dan bisnes terpaksa ditutup dan mereka perlu untuk berada di rumah bagi memastikan penyakit itu tidak berjangkit pada orang lain. So, adakah kamu setuju dengan pandangan saya? Ya, Nazrul, saya setuju dengan pendapat kamu. Tambahan lagi, jika semasa kawalan pergerakan diperketatkan semasa di Malaysia, faktor utama saya rasa faktor utama yang membelenggu negara ketika ini adalah pengurangan pekerja yang melibatkan terutamanya pekerja kontrak, betul. Disebabkan kerajaan memperketatkan beberapa industri yang hanya boleh sahaja meneruskan perniagaan mereka. Okey, Ovi, setuju tak Ovi? Tak, mic. Ya, saya sangat setuju. Kerana disebabkan pengangguran pekerjaan masa COVID-19 terlalu ramai disebabkan kelembapan ekonomi. Menurut sudut ekonomi yang saya kaji dalam keluaran dalam negara kasar iaitu PDNKK, Malaysia bertumbuh sebanyak 0.7% berbanding 3.6% yang dicatat pada Q2 tahun keempat 2019. Dan pada saya memandangkan masa terjadinya COVID-19 telah terjatuhnya sebanyak 3.1% dalam sektor pembuatan, manakala 1.5% telah mengalami pada di sektor lain. Itu yang menyebabkan kebanyakan pekerja-pekerja itu perlu diberhentikan disebabkan peratus dalam negara itu berkurang. Boleh? Setuju. Macam mana dengan Aizat? Setuju lah dengan saya? Okey, saya setuju dengan semua pendapat yang dilontarkan oleh kawan-kawan saya tadi. Cuma pada saya dalam hal ini kerajaan perlu walaupun kita runsing tentang keselamatan dan kesihatan rakyat, cuma kerajaan perlu ambil kira hal-hal pengangguran ini sebab ia berkaitan dengan wang saku rakyat, betul. Jadi benda ni perlu diambil kira dan diambil cakna oleh kerajaan kerana isu pengangguran ni adalah isu yang sangat besar pada saya sebab ia berkait dengan wang saku rakyat. Jadi kerajaan perlulah ambil langkah yang bukan drastik tapi berfasa. Itu yang saya ingin tegaskan. Jadi kerana pengangguran kita pada era COVID-19 ni sangat merunsingkan kerana peningkatannya sebanyak 48% berbanding sebelum ini. Jadi 48% itu dekat kepada 50%. Jadi itu sangat merunsingkan lah. Ya, betul, hampir setengah juga. Betul. Betul. Daripada semua sektor. Ya, betul. Okay, Aziz, apa yang
yang awak nak ulaskan? Okay, saya setuju dengan pendapat Aizat dan juga pendapat semua kawan-kawan saya. Tambahan pula, saya rasa punca pengangguran di Malaysia mungkin juga disebabkan oleh kadar gaji yang rendah oleh majikan kepada semua pekerja-pekerjanya. Hal ini akan menyebabkan pekerja-pekerja merasa pekerjaan mereka dengan gaji tidak sepadan. Jadi mungkin ini akan menyebabkan ramai pekerja yang ingin berhenti kerja dan kadar pengangguran akan semakin meningkat. Okey. Okey, ayo kita bincangkan tentang langkah mengatasi, terutamanya dalam era COVID-19 ini. Okay, saya suka untuk ulas pasal Wafi punya point kelembapan ekonomi tadi. Jadi saya tak lihat kita punya ekonomi akan jadi kelembapan ekonomi sebab apa yang pada pemerhatian saya nampak semakin hari semakin ramai usahawan yang makin Makin meningkat perniagaannya. perniagaannya. Usahawan punya keusahawanan ni makin meningkat bidang keusahawanan ni. Jadi setiap hari ada orang akan menjual barang dia kan. Cuma apa yang perlu kita lakukan adalah untuk mengeluarkan duit kita untuk membeli barangan mereka. Kerana kita tak ada lah inflasi, deflasi. Jadi benda tu akan mengawal lah benda tu. So apa yang penting peranan bagi seorang pengguna adalah untuk mengeluarkan duit dia. Dan sebab kita dah tengok banyak barang kan keluar kan. So kita perlu membelinya. Okay. Ya, betul tu Azad. Betul tu Azad. Saya juga ingin menambah sedikit bahawa dalam dalam langkah kita mengatasi COVID-19 juga, tidak lupa juga kepada rakyat-rakyat perlu mematuhi segala SOP. Bukan sahaja kerajaan untuk memainkan peranan mereka untuk menentukan SOP ataupun standard operation yang bak kata orang tu kerajaan saja mainkan peranan. Tidak. Kita sebagai rakyat juga memilih untuk memainkan peranan yang sangat tinggi, terutamanya bidang-bidang pekerjaan yang orang kata ni baru nak meningkat betul. Okey. Ya, betul, sangat betul. Yang tadi saya bagi punca pasal kelembapan ekonomi, ialah kelembapan negara. Ekonomi negara yang menyebabkan pekerja-pekerja itu perlu dimentis sebab ekonomi ataupun sektor-sektor itu tidak boleh membayar kepada pekerja-pekerja. Itu yang membuatkan yang saya menyatakan kelembapan ekonomi. Bukannya setiap individu itu ekonominya tiada. Okey Zat, saudara Zat. Oh maaf, tadi saya ulas tentang ekonomi dalam keluarga. Ekonomi dari setiap di rumah. Okey. Okey, cara mengatasi pengaturan semasa COVID-19, anak muda di sini boleh mengusahakan perniagaan mereka di atas talian dan juga memilih untuk memandu e-hailing dengan mengikut SOP. Dan anak-anak muda yang masih gentar dan jiwanya gasak, mereka boleh mendaftar sebagai Foodpanda. Sebagai diri saya sendiri, saya telah mendaftar Foodpanda, GrabFood dan macam-macam rider untuk bagaimana kita untuk mengatasi Salah pengangguran. Ya, cara pengangguran. Macam mana saudara? Baik Ovi. Baik. Saya rasa awak ni memang bagus sangat Ovi. Cuti-cuti cari pekerjaan bagus-bagus, tahniah. Maaf saudara Wafi, saya ingin mencela. Sebenarnya tadi saudara ada menyebut pasal kelembapan ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia, dan sekiranya negara Malaysia akan terus berhadapi dengan situasi kelembapan ekonomi,
adakah negara Malaysia ini di mana mempunyai wawasan untuk menjadi negara maju pada masa hadapan, dan sekiranya perkara kelembapan ekonomi ini akan kekal melanda Malaysia, adakah wawasan Malaysia yaitu ingin menjadi negara maju pada masa depan akan tercapai atau sebaliknya? Apa pendapat saudara Wafi? Macam Mat, ya. sekali lagi. Sebentar tadi saudara Wafi ada menyebut pasal kelembapan ekonomi yang dihadapi oleh negara Malaysia. Sekiranya negara Malaysia akan terus berhadapan dengan situasi tersebut di mana kelembapan ekonomi semakin meningkat dari semasa ke semasa, adakah wawasan Malaysia itu ingin menjadi sebuah negara yang maju pada masa hadapan, dan sekiranya negara Malaysia kekal berhadapan dengan situasi kelembapan ekonomi tersebut, adakah wawasan negara Malaysia akan tercapai? Wawasan Malaysia yang wawasan Malaysia akan tercapai juga, tetapi agak lambat, macam tu. Tetapi agak Saya lambat, rasa dia akan mengambil masa yang panjang. masa yang panjang. Mereka akan capai juga wawasan untuk Malaysia mengambil wawasan itu, tetapi Faham Wafi? Negara bukan Nepal, negara. negara. Okey. Sebab apa? Menurut pandangan saya, negara Malaysia akan selepas pengangguran, selepas COVID-19 itu, mereka akan mencari strategi untuk membangun semula negara ini. Itu akan mengambil masa yang agak panjang jugalah. Itulah saya rasa. Okey. Saya ingin menambah berkenaan dengan punca yang saya telah berkata sebentar tadi, di mana punca kerjaan kekurangan semasa COVID-19 ini antaranya ialah perniagaan telah ditutup dan majikan-majikan telah membuang pekerjaan. So, langkah untuk mengatasi punca tersebut ialah para peniaga perlu diwajibkan dan mengetatkan SOP pada dalam premis mereka sekiranya mereka ingin menjalankan perniagaan, agar keselamatan para pelanggan biasa terjamin. Dan seterusnya, kerajaan juga perlu untuk memberi bantuan-bantuan kewangan terhadap majikan, agar majikan mempunyai kewangan yang cukup dalam syarikat mereka, dan hal ini sekaligus akan mengurangkan risiko kepada majikan untuk memecat pekerja-pekerja mereka dalam usaha untuk menstabilkan kewangan syarikat mereka. Okey, Nazrul. Saya sangat setuju dengan pandangan anda, utamanya tentang pematuhan SOP yang perlu dikekalkan sehinggalah PKP ini tamat betul. Okey, yang dapat saya simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini tentang pengangguran pekerja dalam era pandemik COVID-19, terutamanya di negara Malaysia ini. Kita sebagai rakyat, terutamanya rakyat Malaysia ini, perlulah membantu kerajaan memainkan peranan masing-masing, terutamanya anak-anak muda, dalam meningkatkan semula sektor-sektor ekonomi yang pelbagai dalam negara kita. Di samping itu kita juga perlulah, buat kata orang Aizat, boleh sambung Aizat? Aizat? Ya, saya. Apa poin tadi? Boleh sambung. Okey. Pasal kesimpulan, tadi Afif ada beritahu kita perlu patuh SOP kan. Jadi itu daripada sudut pengguna. Jadi sudut kita sebagai rakyat lah. Jadi untuk kaki tangan awam pula, mereka pun perlu jaga SOP sebab mereka adalah orang front line kan. Dan mereka juga perlu
mainkan peranan lah dengan tegas untuk cegah COVID-19 ni. Untuk kelembapan ekonomi pula, macam saya sebut tadi, betul lah Wafi tegur saya tadi, tegur pasal negara kan. So yang saya cerita tadi adalah pasal untuk daripada sudut keluarga. Jadi untuk negara, macam Afi kata tadi, anak-anak muda perlu mainkan peranan kan. So sebagai pengguna, satu je, sebagai pengguna kita perlu membeli barangan-barangan. Kerana sekiranya barang yang banyak keluar, kita takut akan jadi inflasi atau deflasi. So Macam mana? itu je. Apa? Macam Okay. madu air. Okay, jadi itu saja daripada grup kita. Okey. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi